Okey, buka yang tadi. Yang ni. Okey, yang ini yang kita nak buat alignment sebenarnya. Alignment satu satu objektif satu, dia punya method dia adalah untuk capai objektif satu mesti literature review. Okey. And then dia punya method dia adalah apa, objektif satu tu. Mesti ada flow dia. Ada flow tak? Ada flow. Okey, buka bawah turun bawah. Ya, kita pergi pada satu dulu nombor satu, objektif satu dulu. Okey, turun bawah. Mana awak writing tadi? Writing awak. Hmm. Mana awak letak ni? Takkan ni yang benda ni dekat bawah awak letak? Okey. Okey, yang tadi tu. Saya nak tengok flowchart untuk objektif satu. Mana dia? Hmm. Ah, betul kan ni? Dan awak setiap satu ni awak kena story tau. Kalau awak buat ni. Ah, satu paragraf je. Maksudnya setiap satu sampai kenapa ada YY analysis? Objektif one ni. Oh, salah. Oh, salah. Yang ini awak YY analisis ni masa awak dekat objektif 3. Propose. Ini objektif 1 lagi, Dorai. Eh? So sampai awak nak cari je lah. Target dia sampai awak jumpa faktor-faktor tu je lah. Berapa nak sampai analisis ni? Kan? Ah, dia sekarang ni cerita untuk objektif satu je. Identify apa objektif satu? Objektif satu apa? Faktor. Tajuk dia identify faktor. Kemudian apa? Ah, bukan macam ini, dia salah ni. Eh? Awak tengok tak yang lain-lain buat macam mana? Awak tengok, saya ada tunjukkan contoh yang lepas. Saya punya. Eh? Dan kenapa tak sama? Awak jangan ingat Datuk Rohana, awak ingat saya. Saya supervisor awak. Faham? Ha. Even kalau saya tak agree pun dengan Dr. Rohana, boleh. Eh? Okey? Yang mana saya boleh agree, saya agree. Yang tak boleh, tak boleh. Okey? Sebab dia tak tahu apa yang awak buat. Okey? Ha. Sebab saya suruh minta awak apa? Tambahkan objektif. Masa tu awak tak ada ya? Allah. Awak ada tengok record tak? Recording daripada Hairul? Then? Okay, stop, Dorai. Okay, stop, Dorai. Kita tak mau wasting time. So, sekarang ni awak tengok contoh yang saya buat, okay? Untuk objektif satu. Sekali lagi saya tunjukkan. Okay? Sekali lagi saya tunjukkan. Stop sharing. Tengok saya punya. Preliminaries.
Okay. Kemudian saya masuk research design. Nampak? Research design tu saya dah cerita dah. Research approach apa. Awak boleh snap ambil gambar. Ya, doktor. Boleh. Awak dah record Dah. Tengok research approach, process, strategy, source reference, size. Nampak ni research approach, process, strategy, source, size, research objective. Itu saya terangkan tu. Tulis sama. Okay, doktor. Lepas tu detail flowchart daripada objektif 1, 2, 3 dan 4 saya punya. Awak ada 3. Lepas tu saya tulis apa dia, cerita lebih kurang pasal detail ni lah. Okay. Lepas tu saya baru masuk objektif 1 punya tajuk. Yang objektif 1 yang ni. Nampak ni, objektif 1 punya tajuk apa? Identification of TLM components. Nampak? Sama macam awak identification. Dan saya cerita story. Okey, dan saya keluarkan flowchart untuk objektif 1 sahaja. Nampak start literature study, selection of significant factors, determine measurable item, categorize apa-apa bla 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 lah sampai introduction to penelitian komponen saja. Awak sampai mana? Awak sampai ni lah apa? Sampai mana yang objektif 1 tu? Sampai situ je lah kan, lepas tu end. Mungkin tak sama macam saya lain kan. Sampai situ. Tak ada berkaitan dengan YY analysis ke, tak ada. Okey? Lepas tu saya ceritakan satu-satu benda ni. Literature study, literature study. Lepas tu selection of significant factors. Selection of significant factors. Nampak tak? Satu-satu saya pergi. Okay? Betul? Begitulah contohnya masuk kepada objektif 2. Develop of TLM framework. Nampak objektif 2 saya, develop TLM framework. Ni. Develop of TLM framework. Nampak objektif 2. Okay? So saya masukkan dia punya framework. Ni flowchart dia. Okay, lepas tu saya ceritakan satu-satu kat bawah. Satu-satu sampai habis. Macam tu je. Apa yang hilang? Hilang. Ada je. Tempat awak juga. Tempat awak ada ni. Line awak lah. Line. Saya punya 300 Mbps, Dorai. 300 Mbps. Awak rasa laju tak laju? So, untuk hilang tu mungkin possibility rendah lah. Mungkin berlaku tapi rendah. Okey, nampak tak cara saya tulis? Sebab tu saya nak minta awak alignkan balik cara awak tulis semua, sebab masa sebelum ni Dr. Wan nak komplain awak tak ada benda ni semua. Jadi dia tak nampak metodologi tu align dengan objektif. Faham tak? Minggu kedua ni saya dah maklumkan ni. Minggu kedua ni saya maklum ni. So minggu depan kalau awak tanya lagi benda macam ni, memang saya marah. Okey? Saya cukup ajar 3 kali je. Kali ketiga sampai minggu depan lah boleh ajar. Benda ni kalau salah. Ni ibarat macam main dadu kan? Yang apa cerita Piramli tu. Kalau yang ada orang mungkin tak tengok ke. Dia dadu sampai 3 kali je buka. Tak ada, saya joke je.
Yalah, literature review. Data apa literature review, awak buat daripada literature review kan. Lepas tu awak dah tahu dah sebenarnya awak reverse study je sebab awak dah ada data dah. Bukan je awak pergi kat kilang tu awak dapatkan data apa semua. Sebenarnya awak buat reverse. Awak dah ada data cuma awak nak reverse je. Reverse balik. Ha. Reverse balik maksudnya mula-mula awak baca literature review, awak dapatkan apa masalahnya kilang ni dengan OEE, apa industri dengan OEE apa semua kan. Awak dah dapat tu. Lepas tu that's it. Lepas tu pergi objektif 2. Objektif 2 apa? Objektif 2 awak apa? Sorry, measure tu OEE performance. Eh, ah, ah, verification kan? Verification awak tentu sahkan apa yang awak baca dekat literature tu. Awak nak verify balik, betul? So awak buat interview, data collection lah awak kata kan. Awak nak measure, betul? Betul tak? Masuk kuantitatif. Verification ke kuantitatif kalau macam tu. Kuantitatif. So kualitatif dekat identification je lah. So verification ni you ni lah interview. Ada interview tak? Ada interview kan? Maksudnya dia masih lagi kualitatif tau. So, Tapi still sekarang pula. interview lah, doktor. Ha? So, verification tu still buat interview ke kena tukar? Still interview lah. Sebab so awak mula-mula macam ni. Macam ni Radin, awak mula-mula awak baca menggunakan literature review, betul? Betul. Kemudian awak buat verify, betul, dekat company tu. Awak cuma tanya tanya dulu, lepas tu awak tanya dulu. Biasanya kalau saya ni interview dulu. Selepas tu validation, kan? Validation ni validate, validate and propose lah. Propose lah, awak tulis ni propose pun boleh, tak ada masalah. Propose. Okay. Lepas propose, gunakan case study. Boleh. Tak ada masalah. Tapi ni verification. Verification ataupun validation kat sini pun boleh lah. Awak dah collect data dah. Sikit ke interview. Boleh interview. Boleh faham tak? Okay, boleh faham. So, interview sahaja ke ataupun interview dengan data collection? Boleh interview dengan data collection macam diorang buat. Sepatutnya, kalau kes saya buat data collection dekat semasa case study ni. Propose, saya nak propose, saya baru buat data collection. Saya tak buat kat sini. Better awak jangan buat kat sini lah data collection. Okay, doktor. Sini setakat interview je lah. Interview, awak dapatkan maklumat hantar survey ke apa kalau ikutkan. Interview. Verification saja. Sebab tu dia kualitatif. So dekat sini masa awak nak propose ni, propose ni awak baru buat case study. Okay? Tu saya setujulah kalau propose kat sini dia nak. Okay, boleh je. Hmm. Boleh. Data collection. Boleh. Boleh. Awak ada interview dan data collection awak buat. Okay? Okay. Itu data collection untuk awak apa? Inilah kan. And then propose dekat sini validation. Validation. Okay, study. Macam tak kena juga awak buat tu sebenarnya. Tapi itulah. Interview lepas tu data collection sebab nak alignkan dengan objektif tu sebenarnya. Objektif apa nombor 2? To measure. Okay.
Tak ada masalah sebenarnya. Awak apa tak ni sebab dia ada objektif 2 sini kan. Tak apalah, sini ada data collection. Okay, sebab itu kita nak alignkan dia balik. Boleh awak letak data collection, nak alignkan dia. Baik. Okey. Mungkin awak dapat initial lah. Initial data collection. Di sini betul-betul ada banyak data collection kan awak buat kan? Betul tak? Masa nak propose ni. Betul. Betul. Sini saya rasa initial data collection. Initial. And then initial data collection lah. And then yang ni qualitative ni masih lagi dia dekat verification ni, dan ini tambah lagi satu kat kawasan sini. Ni tak buang dia tambah. Sebab ada interview. Interview memang dia kualitatif. Dia kuantitatif yang initial data collection. Awak kena jelaskanlah initial data collection tu apa. Initial ni bukannya semua data collection awak kena buat. Maksudnya yang penting lah. Betul tak? Dan masa case study ni akan ada berlaku data collection lagi kan, pengiraan lagi kan, betul tak? Betul kan, ada kan? Okey. Kalau awak rasa macam itu, buatlah benda yang sama. Yang penting awak alignkan objektif ni. Objektif 1 mesti sama dia punya apa yang awak buat. Objektif 2 mesti sama apa yang awak buat. Objektif 3 mesti sama dengan apa yang awak buat untuk capai objektif tu. Okey? Boleh? Clear tak? Jelas? Okey, jelas. Jelas kan? So, tulis macam itu ikut yang cara saya ni. Itu saja. Sebelum ni tak ada lagi kan macam yang saya punya cara tulis ni? Tak ada satu-satu? Tak ada kan? Tak ada. Yang ada awak buat cuma design dengan proses detail proses flow saja kan awak buat detail kan? Yang ini ni awak cerita satu-satu kan? Betul? Ya, betul doktor. Cuma sekarang ni senang je cara dia. Apa yang awak cerita detail kat details ni, awak ambil, awak ulangkan dia balik, katakan awak masukkan balik pada objektif 1 punya flowchart, katakan kan. Untuk detail flow ni cuma cerita general tak macam ni. Faham? Faham betul. Faham doktor. General je. Doktor, saya nak tanya. Sekejap, saya share bolehkah? Boleh. Sekejap ya. Okey, ni tadi kan pasal DOE kan. Saya nak cakap, nak tanya pasal flowchart ni. Betul ke objektif 2 kami benda ni doktor? Data collection by using ni. Kenapa? Sebab Saya pun macam nak tanya benda sama. tak align dengan kita kami punya objektif 2 pasal measurement semua tu. Kenapa? Masa Doktor faham tak? Macam contoh objektif 2 kami measure macam saya measure conduct the GRNR Innova kan. Objektif 2 saya kan. So kenapa saya tak letak dekat kotak objektif 2 tu? Itu je saya nak. soalan saya pula kat awak. Okey. Okey. Kenapa awak buat flow ni kan? Kenapa awak buat flow ni tanpa awak rujuk pada objektif awak? Macam mana doktor? Sepatutnya apa yang awak buat meteorologi ni, okey, awak kena merujuk kepada objektif awak. Okey. Bukannya saya bagi awak ni awak kena ikut, ni kena ikut macam ni. Tak boleh. Awak kena ikut objektif awak. So di sini adalah kesilapan permulaan awak. Okey. Salah. Sebab tu betul. Dr. Rahana jumpa awak tak align awak punya method dengan objektif sebab awak ikut yang lama punya, orang lama punya. Sebab kami ikut yang lama sebab semua yang lama salah. macam tu. So ingatkan. Okey. Salah. So yang sekarang ni
kami dah tukar lah. Dah, dah Awak tukar kena saking dah ikut faham. objektif awak. Ini adalah saya bagi awak, kan dulu saya ingatkan awak, yang ini adalah reference saja, bukannya ni. Awak tak boleh ikut flowchart ni sebarang sahaja. Ini adalah orang lain punya dan awak projek lain. Awak bayangkan awak telah ditugaskan untuk melaksanakan projek orang sebelum ni adalah projek A, awak adalah projek A+, kata A1 katakanlah A1. Okey, A1. Adakah flowchart dia ataupun SOP dia sama? Lain. 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 Lain kalau katakanlah saya bagi awak, orang yang lepas, orang sini awak projek A. Okey Hairul, awak kena buat projek A balik untuk tindakan ni. Jadi awak guna SOP yang sama, betul? Sama. Betul. So what? Okay. Awak tanya soalan yang awak tanya soalan yang bagus. Soalan yang bagus sebenarnya. Terima kasih. Soalan yang bagus awak tanya. Mungkin sebab sebelum-sebelum ni kami jujur mungkin blur doktor. Yes. Tapi sebabkan Betul. interview tu dengan Dr. Rahana semua baru kami faham lah. Terutamanya dekat Itu- Waktu itu doktor suruh tugasnya. buat satu-satu, baru kami macam baru nampak sebenarnya macam mana. Itu tugasnya panel-panel di luar. Panel-panel di luar tu untuk membetulkan apa yang awak buat juga. Kadang-kadang panel di dalam ni tak perasan. Okey. Tak perasan. Kebetulan mungkin yalah, saya pun mohon maaf juga, mungkin ada kesilapan saya di situ. Okey. Tapi tak apalah, kita ambil pendekatan, kita buat penambahbaikan. Boleh? Boleh Okay, doktor. boleh. Boleh kan? Boleh. Tak apa, ini sebagai satu, inilah dia apa positif yang baiknya, ada panel-panel di luar tu maksudnya yang check awak punya. Nampak? Itulah dia. Kemungkinan saya terlepas pandang, dia nampak. Itulah. So ambil pembetulan ni, sebab tu dia nyatakan pada awak tak align, dia kata objektif dengan method tak align apa semua. Memanglah tak align, dia awak buat hasil dia. Itu yang saya cakap, bila buat satu-satu baru awak terjumpa kan. Macam mana aku nak pusing ni? Yelah Macam macam nak kira pusing. dia pusing balik macam mana nak dapatkan Mana objektif aku nak satu pusing tu. ni? Jadi maksudnya awak kena betulkan balik flowchart awak ni. Macam contoh ni, awak punya objektif 2 apa? Objektif 1 biasa semua sama. Objektif 2 apa? Objektif 2 apa? Saya buat conduct analyze CPCPK method. Conduct, analyze, CPCPK method kan? So apa yang awak perlu buat? Measure ke, macam to measure ke apa? Sorry, to analyze ke kan? Betul. Macam tu. Contoh to analyze. To analyze. Ni ada ni, to analyze, nampak? Process capability ni. Data analyze by using process capability. Ni dah ada dah. Ni apa? Yang ni awak buat apa? Ya. Tak, bagi saya, pendapat saya, data collection by using spreadsheet Excel ni, checklist ni dah betul, okey. Okey, katakanlah dah betul. Okey, dah betul. Alright. Kejap. Sepatutnya masa propose ni, masa tu you buat propose ni. Masa propose improvement ni, okey. Data collection, jap. Sebab you kata tadi masa objektif tu nak buat initial data collection kan dengan interview, betul? So dah ada data collection. Okay, data collection apa semua. And then dah ada dah ni, enough. Tak enough. Enough ke? Tak enough. Dah ada dah ni. Lepas tu kalau enough, yes, buat analisis, dah ada dah objektif 2. So betul lah ni. Dan objektif 3, process improvement by final presentation, katakan. So propose improvement by final presentation, awak mesti ada
Ceritalah dalam ni nanti. Apa yang awak nak buat masa propose tu. Case study apa yang case study. Sebab sedangkan sekarang ni awak dah buat case study dah kat sini. Hmm. Itu yang saya cakap tadi. Saya cakap objektif tu awak apa? To analyse To analyze. Kira boleh lah. Conduct Tak and apa lah. analyze. Boleh. Awak maksudnya awak buat measure kat sini and then masa propose tu kan, propose tu awak buat ni lah method dia adalah bukan case study lagi lah kat situ. Dia punya adalah propose analyze. Dia analyze. Analyze. Bukan measure, analyze. Awak tak boleh data analyzing. Sini dah stop. Sini ni data analyzing ni adalah dalam propose. Dia sekali dalam propose. Dia dalam propose. Oh. Dalam propose. Yang ni enough tak enough ni dia okey ni awak kekalkan. Yang ni merah ni awak Merah ni. turunkan dia balik. Masukkan dia dalam warna purple. Yang dekat data analisis ni. Macam ni lah jadinya. Dia under propose. Yes, betul. Betul. Oh, macam tu saya pun sama lah. Kira data analyze ni propose. Ya. Okay. Faham tak? Faham. Macam tu. Okey, faham dah tu. So kira propose tu kita analyze lah. Ya, samalah Dorai. Sorry. Boleh? Boleh. Boleh, Doktor. Agak logik lah juga. Enough. Kalau enough, teruskan Proceed. kepada Continue. objektif trigger. Kalau tak enough, kita balik data collection. Bawah tu awak tambahkan data collection dalam data collection tu, data collection and measure. And measure. Boleh? Data collection. Okay. And measure. Awak belum buat graph lagi tau dekat stage tu. Awak akan buat graph nanti pada objektif 3 nanti. Buat graf objektif. Ya. Sebab analisis ya, Doktor. Chapter 4 nanti. Kat chapter 4. Faham. Awak kira je dulu. Boleh? Okey dah tu. Okey. Alright? Okey. Alright? Ada orang ni. Ada. Diam saja. So sekarang saya dah komen lah. Okay. So sekarang saya dah komen Okay. Tak apa, you tengok sekarang ni, okay. You jangan ambil daripada senior you punya. You terus copy ni, saya tahu you ambil daripada you punya senior you punya ni. Tak silap saya lah. Betul? Semua. Kalau chart awak punya tu, ikut macam yang saya tunjuk tadi. Kalau saya punya cak doktor. Macam ni Ni? awak suka. Ni flow check objektif apa? Janji untuk identify factor. Jadi satu. Objektif satu doktor buat ni. So journal from source. Choose a select journal. Okay. Kalau tak cukup. Saya Tak tak tahu. cukup, dia no balik. Yes, begini. Okay. Okay. Study of product. Apa tu? Saya tak faham. Yang search journal from source. Okay. Search journal from source. Betul, terus masuk. Choose or select 30 journal. Kira yang berkait dengan kita punya tajuk. Kalau dah enough study ni kalau tak faham saya. Okey. Maksudnya kan start kita cari pada journal.
Okey, lepas tu dah kita cari kat jurnal artikel semua tu, kita pilih lah yang 30 jurnal tu. Hmm. In case kalau dah cukup kita maklumat daripada jurnal tu, kita teruslah buat untuk kita Study. punya tajuk tu, study ni. Kalau tak cukup, kita patah balik cari jurnal. Kalau baca ni tak cukup, dekat mana indikasi yang menyatakan patah balik tu? Dekat sini. Ni no ni. Itu kat sini yang selepas 30 ni dia patah balik, yang ni dekat study of product reliability and process capability ni. So enough yes, terus ke sini. Kalau situ tak cukup, Oh, Sini. maksud doktor kalau kat sini tak cukup kena patah balik juga. tak. Kejap. Sepatutnya Kau sini kena, tak cukup. yelah kalau katakan study Patah tu tak balik ke cukup. jurnal lah. Oh. So sini Yes. ada diamond lah. So kalau okey, awak keluarkan awak Tak. punya, tengok saya punya Diam. Okay, sekejap doktor. Stop share. Saya pun identify TLA component juga, factors ke sama je. Sebenarnya tak ada diamond, dia straightforward lah. Okay, saya punya literature study. Tulis, ambil gambar ni. Okay. Nampak? Saya share ni tempat Belum lagi doktor. Okey, kejap. Sabar. Okey, nampak? Okay, nampak tu. Okey, identification. Okey, start. Okey. Literature study. Okay, selection of significant factors. Selection of significant factors. So factor apa ya? So Gol Khairul. Awak Kalau apa? saya Tajuk apa? GRNR lah. Radin punya? CPCPK. 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 Okay, determine apa yang related dengan CPCPK item. Kan? That's it lah, itu je. Ataupun awak nak buat diamond sikit boleh lah, buat diamond. Last kali awak buat diamond tau, last. Last awak buat diamond. Okay. Jangan tengah-tengah. Last. Last. Dekat last kali buat diamond, cukup teruskan. End. Okay, compile terus. Cukup, compile. Okay. Tak cukup, patah balik. Okay. Itu je. Faham? Okay, doktor. Faham. Itu je. Same point je. Janji awak align awak punya objektif dengan method awak. Tu je penting. Jangan awak cerita lain dengan ni, awak nak punya objektif lain. Okay. Share nombor, share awak punya ni. Khairul. Okay, sekejap dulu Sekejap. Kami ni tak ada masalah kan? Tapi tak ada doktor, tapi saya ada tukar-tukar macam yang doktor komen yang doktor suruh. Yang penting awak kena ada setiap objektif ada flow. Itu je Ya. Lepas tu ceritakan detail dia. Boleh? Flow saya ada buat, yang ceritakan detail tu belum lagi. Tu kena buat lah. Lepas ni Kena buat. Okey, jangan letak diamond kat tengah-tengah ni. Diamond kat last tadi. Lepas tu ni. Okey, nampak macam tak kena. Okey? Okey, baik doktor. Nanti saya ubah balik. Okey doktor. Okey, lepas tu Dorai boleh ni macam doktor cakap, setiap tu buat anak dia kan. Lepas tu kita terangkan satu-satu. Anak dia? Tak. Bukan anak dia. Terangkan satu-satu. Bukan anak dia. Nanti kalau awak buat anak dia sampai bila pun tak habis.
Okey, Okay? betul. Okey. Okey. Awak jangan buat Ah, gila tu, Hairul. tak ada. Okey, Kalau okey. awak buat anak lagi, lepas tu nanti esok beranak lagi. Bila awak nak habis? Tak payah habis Kasih dah. dia kata. Kan? Lah, orang lain semua dah combo, awak masih terkiar-kiar chapter 3. Ada anak-anak dia lagi. Okey. Okey. Hmm. Aduh. Jangan rajin sangat, Ah. jangan rajin sangat. Ni Saya bagi objektif 2 awak saya. tak rajin. Ni objektif apa ni? Ni objektif 2. Identify apa ni? Identify tiba-tiba je identify measurement process. Kan? Janganlah tiba-tiba identify. Memanglah awak nak identify. Saya tahu. Okey. Awak kena apa dulu? Data collection. Lepas tu Okey. apa dia? Jangan tulis tajuk dekat atas ni. Tajuk ni bukan dia salah satu daripada flow. Kalau nak tulis tajuk, dekat ni dia punya ni atas dia. Bawah saya tak nampak. Okey. Data collection. Lepas tu awak dah buat data collection apa? Apa yang awak buat? Kena ceritakan apa dia. Awak Data tak collection. collect data. Ni ah. Saya boleh baca lagi. Oh ya ke? Saya ingat saya nak tunjuk saya punya penerangan tadi. Tak payah. Saya tahu apa benda tu. Method to collect data ni tak sesuai ni. Mula data collection. Lepas tu apa? Apa awak buat data collection lepas awak dapat data tu? Awak akan Gunakan awak akan asingkan dia, katakan segregate according to asingkan mengikut dia punya production ke apa ke section, katakan. Okey, lepas awak dah asingkan mengikut section, production punya data lah, apa punya data lah, kan? Awak dah asingkan, lepas tu awak mulakan dengan awak GRNR ya. awak mula-mula awak buat apa? Ukur AV dulu ke, EV dulu ke. Lepas tu awak ukur AV kan. Betul tak? Betul. Kira susun data satu-satu macam tu. Ya, Saya ingatkan satu-satu. termasuk betul lah juga. Ya. Boleh macam itu. Itu yang saya nak masukkan tadi tu. Macam contoh yang tadi nombor 2 tu. Okey. Asingkan data ni mengikut production. Awak namakanlah apa yang job tu, task tu. Okey. Awak clusterkan dia. Nama title tu apa. And then lepas tu EV. Measure for EV, katakanlah, whatever lah, contoh NAV, katakan. Lepas tu buat apa, buat macam tu, detail pun boleh, ataupun yang macam Dorai punya tadi tu pun dia lebih kepada cluster name kita panggil. Cluster name pun boleh, tak ada masalah. Janji jangan awak tulis method to collect data, itu bukan flow dia ya. Baik. Betul. Okey. Note ni. Dorai, itu bukan dia punya action, punya flow, method to collect data, bukan itu. Okay? Okey. Awak apply ANOVA formula, kena ke ANOVA formula? Formula calculation. Tak ada kan? Tak ada kan? Katakan ANOVA buat apa? Tak ada kaitan pun. Lepas tu do analysis, tak ada kaitan pun dengan chapter 2 analysis ni. Dia chapter 3 nanti. So analysis di bawah. Okey. So dah tahu kan apa awak nak buat kan? Faham lah. Boleh tak? Kira analisis tu saya bawa turun bawah. So maksudnya awak macam Dorai cakap tadi tu pun betul, macam yang saya cakap tu pun boleh. Okay? Saya punya lebih terperinci maksudnya apa nak buat. Kalau awak dah lost idea nak tulis. Okay? Ini pun tak ada. Boleh faham? Ya, data collection. Okey. Okey, betul.
Saya punya simple je, tak ada banyak macam awak. Okay. Saya punya lagi. Start, lepas tu finalize TLM component from objective 1. Komponen tu saya dah dapat. Okay. Lepas tu verification of initial TLM framework verification. Saya verify kan dia. Saya verify. Okay. Lepas tu finalize framework. Itu saya punya lah. Maksudnya awak punya adalah apa contoh verification ke apalah step awak tu. Janji awak ada step lah chapter 2 objektif 2 tu. Jangan awak tulis Okay, yang Doktor. macam yang apa method lah Bukan. bukan tu bukan. Yang ni pun bukan ni. ANOVA method ni bukan. Salah. Sepatutnya apa? Sepatutnya macam mana? Kill follow. Saya tanya awak sepatutnya apa? Kita balik lah. Dorai sepatutnya apa Dorai? Kita data analisis lah. Lebih kurang begitu. Obtain measure. Yes. Something like that. Yes. Betul. Okay. Apa yang Dorai cakap tu betul. Itu betul. Oh, ikut Dorai lah. Okay, Follow so Dorai. ikut. Okay. Follow Dorai. Yang itu sebenarnya. Okay. ANOVA method. Apa tu? Betul. Salah. Jangan tengok dah. Mati. Propose improvement. Koyak. Tapi good Saya try. terbuka je hari ni. Good try. Okay, tu. So, kesimpulan semuanya macam itulah saya ubahkan maksudnya kita ubah ya. Maksudnya biar alignkan dengan objektif kita. Dan flowchart tu ceritakan satu-satu. Apa dia? Okey, saya bagi tempoh sampai minggu depan awak betulkan. Boleh? Okey, Doktor. Boleh? Raden boleh? Awak tak boleh buka chapter 4 lagi lah. Kena betulkan dulu. Betulkan dulu. Kalau dah betulkan dalam seminggu ni, boleh try chapter 4. Chapter 4 ni adalah apa yang awak janji kat dalam chapter 3 ni, itu yang awak kena tulis dekat chapter 4 tu. Sama dia punya tu. Apa yang awak janji, contohnya section objektif 1, identify the factors, awak kena bagi jawapan dekat chapter 4. Apa factors yang awak dapat? Faham? Faham. Don't play ya. Jadi awak fikir dulu sebelum nak tulis dekat objektif 3 ni, apa chapter 3 ni. Itu yang Dr. Rohana cakap, tak align chapter 4 yang awak buat apa chapter 4 awak tu masa submit tu, nama dia? Preliminary Preliminary finding. Awak perasan tak awak letak je result tu kan? Tak align dengan awak punya chapter 3. Yeah. Betul? Sebab dekat betul. Jadi untuk alignkan dengan chapter 3, apa yang awak janji dekat chapter 3, jawapan dia dekat chapter 4. Kemudian awak dah bagi jawapan semua kan? Awak kena discuss. Jawapan tu melalui graf-graf yang awak dah buat. Awak kena discuss. Ada graf, kena ada discussion. Result awak dah dapat, okey. Awak dah dapat result, betul? Dah buat result Lepas tu awak akan buat graf tu. Awak akan buat graf, betul tak? Betul. Okey. Betul tak? Betul. Nak graf tinggi ke rendah ke dia punya tu kan? Awak akan buatkan graf kan, betul? Itu kira kita buat graf tu
macam contoh saya kan, buat graf tu, berdasarkan dia, saya guna software macam Minitab juga doktor, analisis tu. Whatever lah awak nak buat apa, graf tu Minitab ke, Contohlah. Excel ke, Oh, apa ke, suka hati awak lah. Tapi saya syorkan awak pakai yang tercanggih lah, Minitab. Okay? Kalau okey nak lah. pakai Excel pun boleh. Tapi elok Okay. Minitab. Elok Minitab. Awak buatlah apa je. Janji ada graf. Okey, lepas awak dah dapat result tu, data, awak dah buat table, data-data dia betul. Lepas tu awak ada graf, katakan betul. Graf Okey. Lepas tu awak kena discuss, tulis kenapa dia tinggi, kenapa dia rendah, kenapa dia mendatar, apa sebab dia, awak tulislah. Itu nama discussion. Faham? Okey. Lepas tu objektif 3 pula. Awak dapatkan data dia, lepas tu awak buat analyze dia. Okey. Analyze dia. Kan? Analyze lah, data dah ada, data awak dah kira dah kan. Kira lepas tu awak jadikan data betul. Betul? Lepas tu awak buat analyze dia menggunakan graf. Ataupun fishbone chart ke, YY analysis ke, whatever. Whatever. Awak dah dapat dia punya. Ni awak then discuss. Sorry. Okay. Discuss based on the graph. Awak kena ingat, awak kena berdasarkan kepada DMAIC. Ingat, DMAIC. Define dulu. Define. Lepas tu measure. Measure, awak dah measure dekat awak measure dulu lah. Measure dulu. Lepas tu analisis. Analisis semua. Analisis awak, sorry. Sekali lagi. Define DMAIC. Mula-mula define. Define lah. Awak define apa dia, problem, issue, problem statement, semua awak define. Awak tengok contoh macam sini awak. Lepas tu awak measure. Okey, measure tu awak measure lah untuk objektif 1, objektif 2, objektif 3 kan yang perlukan measure. Kan? Okey? Yang ada measure lah untuk objektif 2 tu. Betul? Lepas tu analyze. Analyze dah masuk objektif 3, betul? Betul. Masuk objektif 3. So awak analyze lah daripada yang objektif 1, objektif 2, objektif 3 tu awak analyze. Faham tak? Faktor apa? Contoh objektif 1, faktor apa yang paling besar, paling banyak awak jumpa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Lepas tu discuss. Sebab apa faktor yang pertama ni tinggi? Sebab apa faktor yang kedua ni tinggi? Sebab apa faktor yang keempat ni tinggi? Okey? DMAI. Lepas tu I improvement. Improvement maksudnya untuk improve awak kena ada fishbone. YY analysis. Okey? Tu dua saya akan ajar nanti. Fishbone dengan YY analysis. Saya akan ingatkan balik semula. Faham? Then baru awak dapat how to propose for improvement before and after. Faham tak? Lepas tu control. How to control, awak bagilah pendapat how to control, gunakan control chart ke, check sheet ke. Awak bagilah contoh check sheet yang boleh factory ni gunakan untuk control. And then summary. Chapter 4. Nampak tak? Nampak. Boleh faham secara kasar. Detail saya boleh. sekali lagi lah. Boleh. Secara kasar. Ingat DMAIC. Okey, Nak betul. tulis kena ikut aturan DMAIC. Setiap define. Measure. Awak measure lah yang mana perlu measure objek dalam tu. Apa yang awak nak measure. Lepas tu analyze. Analyze awak kena bagi jawapan kepada objektif 1, 2 and 3. Faham? Mesti align. Lepas tu improvement, apa nak buat improvement? Ada cara dia. Lepas tu baru
control. Ada cara dia. Okey, cuba baca dulu chapter 4 dekat sini awak. Okey? Baca dulu. Okay, baik doktor. Boleh? Okey. Okey, alright. Baik Itu doktor. saja. Next week tolong siapkan metodologi. Doktor, Ya. doktor saya nak tunjuk chapter 3 saya untuk Okey, set okey. set boleh? Boleh. Apa yang awak ubah kami ni? Awak punya dah okey kan? Awak ubah Ah, jangan banyak-banyak kami ni. Jangan saya ikut dia orang. tambah, Dia orang ni dah terlanjur. tak, saya tambah flowchart je. Nama flowchart is okay. No problem. Tunjuk saya flowchart. Ah, Saya nampak macam dah okey dah flowchart awak ni. Tapi anak panah tu saya tak suka awak macam tergantung Floating. okey, okey. Tak, normally saya akan buat kat Word, lepas tu cut space. Okey, awak tutup saya share. Sekejap. Okey, everybody tengok saya buat Boleh? Boleh, boleh. Jalan? Macam tak ada suara je? Boleh doktor. Boleh doktor. Doktor share. Kami tengok. Yelah, ni contoh je lah, dah ambil je lah. Saya pun tak adalah pandai sangat pun. Okey, ni mana-mana lah awak nak buat, tak kisah. Okey. Okey, tekan Ni contoh contoh. Pak. Okey. Okey. Pak, dah panah dia nampak. Dia ikut ni. Selagi you tak sambung dengan ni, dia tak ni. Pak, dia sambung. Saya sambungkan terus. Okey, sini. Nampak tak? Nampak, nampak doktor. Nampak doktor. Okey. Senang ke? Lebih senang ke? Straight. Ni, saya nak pergi mana? Sini. Sini. Okey. Okey. Tak besar dia. Boleh. Ini saya nak panah dia. Nak bagi ni. Okey. Nak tekan, nak panah. Tekan. Ni. Nak panah macam ni. Bulat. Okey. Silakan. Jadi bulat. Okey. So kalau katakan saya nak copy. Saya highlightkan semua. Okey. Lepas tu saya group kan dia. Buat dari bawah. Buat kan? Nice doktor. Lepas tu saya copy. Lepas tu Tool hack saya ni. pergi. Mana lagi mudah?
Ha? Apa? Tak Baru tahu. tahu boleh kopi sekali. Baru Ingatkan tahu tu. kopinya ada satu. Nice lah tu. Selama ni. Betul. Saya pergi pace. Mak? Hmm. Hmm. Tak Ni lari pun okey je. Itulah tu. siap. Tepat. Di manakah nikmat yang kamu nak dustakan? Dah nak akhir tahun belajar baru tahu. Tu lah tu doktor. Baik lah doktor. Membantu doktor. Baik. Simple. So, senang kan? Saya tengok bukan apa, saya kadang-kadang bila tengok awak terkial-kial buat tu macam kami ni buat tergantung sana sini tak kemas. Saya tak suka kerja yang tak kemas. Sama je. Saya tak suka kerja yang tak kemas. Jadi itu yang saya tegur sikit tu. Minta maaf lah ya. Tak apa Okey, doktor. Kami Itu untuk kebaikan. kami share kami. Iya dok. Ya, saya tengok ni. Identify research question. Every time. Hey, just load already. Sakai. Okay, tapi macam Khairul punya tadi juga lebih kurang je. Search journal from source, boleh lah letaklah search journal from source. Okay. Identify research question ni tak perlu, salah ni. Okay. Okey doktor. Start dari sini, okay. Dan bawa lagi. Enough. Study operation dia. Kalau nak buat macam ni, dah lepas awak buat study, okay, depend pada awak. Saya okay je. Tapi macam Khairul dengan Dorai tadi, last kali saya suruh letak diamond betul Khairul? Yang ni tadi. Betul. Ya, doktor. Saya pun Tengok. refer kami ni sebenarnya objektif ni tadi. Saya refer kami ni. Ikut awak sebenarnya, tapi kalau tengok kami ni rasa bersesuaian lah. Kalau dia memang confirm journal dia dah okey apa semua, lepas tu dia cuma tumpukan kepada study production yield SPC component. Okey, setuju. Extraction of information from journal. Ni macam Dorai tadi punya ayat-ayat Dorai, betul Dorai? Boleh lah. Boleh kan? Boleh lah doktor. Cuma saya nak tanya doktor, yang sintesis data tu macam mana? Apa? Mana? Bawah classify tu. Synthesis data ni bukan apa, dia nak synthesize je. Macam nak secara summarizekan dia lah, menyeluruhkan dia macam mana itu je. Boleh je mana letak write review report. Awak pastikan awak buat write review report ni dekat chapter 4 nanti. Kami ni rasa tak perlu kami ni. Awak dah ada synthesize data and summarize ni okey dah ni. Okey, write review report ni jangan cari pasal. Okey doktor. Awak janji apa yang awak boleh buat dan jangan janji awak yang tak boleh buat, dan jangan awak tak nak buat walaupun boleh buat. Tu dia, ada benda yang beberapa perkara perlu di perhatikan pengalusi. Sampai synthesize data cukup lah. Okey doktor. Ataupun summarize data ke, ataupun data factor identify the final factors conclusion ke, boleh lah gitu okey. Right, review ni tak perlulah sama ada awak nak tarik yang diamond ni turun ke bawah ataupun tengah-tengah, is up to you. Kalau awak confident dah setengah jalan, awak tak perlu lagi nak patah balik, okey. Tapi make sure awak bagi jawapan ni, classify SPC component ni, awak kena ceritakan ni dekat dalam chapter 3 satu-satu. Kami. Okey doktor. Boleh buat. Kena ceritakan apa yang awak masukkan ni. Ceritakan, and then chapter 4 pastikan benda-benda ni semua ada at the end.
factors ni adalah maksudnya dekat chapter 4 lah. Yang ni tak perlulah nak dimasukkan dalam chapter 4 semua. Chapter 4 cuma dapat tahu ada factors, okey dah. Okay. Okay kami ni? Okay, not bad. Chapter 2, objektif tu? Ni objektif tu awak apa kami ni? Apply and measure the variable statistical process control technique. Apply and Measure the variable. measure. Okay. Variable. Okay. Measure lah, maksudnya awak measure tu. Okay, good. Verify collecting data by interview. Next, bawah. Variable analysis ni dekat Objective. dekat objektif 3 ni. Dia sampai sini je lah. Sikit je objektif 2 ni. Objektif 2 ni untuk measure je. Okay. Okay, Doktor. Alright. Naik atas sikit. Dia gather and using spreadsheet, capture feature, verify quality data by interview. Ini measure kan? Awak buatlah gather data using spreadsheet. Ni 7QC tool kenapa pula ni? Belum lagi ni, 7QC tool belum lagi. Okay. Ini dekat objektif 3 nanti. Masa awak buat analyze lepas tu nanti. Nak buat improvement nanti. Dia tak tulis tu. Gather data using spreadsheet and measure. Itu je. Okay, Doktor. And measure. Okay. And then verify collecting data by interview. Ni sama ada ni atas ataupun yang gather data using bawah. Ini awak kena fikirkan. Tapi saya rasa ni dah okey kot. Okey lah. Alright. Itu je kami ni. Ya, Doktor. Saya tadi daripada pagi tadi meeting dengan student ni. Daripada pukul 9 pagi. 8.30. Student master betul. Lepas master terus sambung awak semua. Petang ni sambung lagi LI. Ui. LI dah habis ke, Doktor? Belum, sekarang ni tengah presentation. So dorang presentation online lah betul? Online. Oh. Diorang dah minggu ni last. So next awak lah. Yalah. Airline dia. Okay, alright. So betulkan Secretary, minggu depan kita jumpa, okay? Boleh? Okey betul. InsyaAllah betul. Kami ni okay? Boleh? Boleh, Doktor. Okay. Khairul? Baik doktor boleh. Raden? Okay, boleh Doktor. Raja Dorai? Ya, okay, Doktor. Bunyi apa belakang Dorai? Bunyi apa belakang? Itu kereta lah, Doktor. Kereta lalu. Awak buat dekat luar rumah? Tak ada, saya berdekatan dengan jalan raya. Tapi bukan luar rumah. JKR JKR. Dekat tepi jalan tak boleh. PKP ni kan mana boleh duduk luar. Tak ada. Okay. Dalam rumah tak boleh. Jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah ya. Trailer ada. Itu biasalah. Saya risau juga. Dia keluar rumah takut tak dapat lain kan. Tak ada. Okey je, Doktor. Jangan keluar rumah kalau tak ada apa-apa hal yang penting, yang mustahak ya. Ya betul. Tolong sebab kita dah dapat vaksin dah. Semua lengkap dah vaksin. Belum tu baru yang pertama. Okey dah. So tolong update sentiasa dalam SMP vaksin ni vaksin awak tu tolong update lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, terima kasih. Terima kasih. So minggu depan kita jumpa hari apa? Hari
hari kita try hari apa saja hari Jumaat lah pagi. Okey Pagi. doktor. Okey, doktor. Doktor. Okey, Baik. Doktor boleh. Saya nak tengok itu awak dah buat. Chapter 3. Okay. Okay. Baik. Chapter 2 tolong improve. Okey, doktor. Okey, baik Doktor. Okey doktor. Okay. Thank you very much. Okey, Okay. thank you.